Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Hazim bin Muhammad Hassan dari ISI 103I. Saya beserta 3 lagi rakan saya akan membentangkan tentang salah satu tajuk daripada silibus CTU 211 mengenai ibadah solat dalam skop perbincangan As-Sunnah dan Sains 2. Jadi sebelum saya meneruskan pembentangan kali ini, eloklah saya memperkenalkan dahulu 3 lagi rakan saya. Yang pertama ialah Muhammad Nizamuddin bin Muhammad Nordin. Yang kedua, Muhammad Afwan bin Azhar. Dan yang ketiga, Nur Faiz Imran bin Nur Aimi. Jadi, saya akan serahkan kepada Nizam untuk menerangkan tentang pengenalan. Terima kasih Amir Hazim atas aluan itu tadi. Saya, Muhammad Nizamuddin bin Muhammad Nordin, akan membacakan pengertian tentang solat. Solat merujuk kepada amalan sembahyang di dalam agama Islam. Dan solat terbahagi kepada 2, iaitu solat fardu dan solat sunat. Solat fardu mempunyai 5 waktu, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Seterusnya saya akan baca tentang syarat sah solat. Sah solat ni mempunyai 5, iaitu yang pertama adalah suci dan bersih badannya dari hadas kecil dan hadas besar. Semacam hadas besar ni macam kita mandi wajib asli pada tahid. So yang kedua adalah suci dan bersih pakaiannya serta tempat untuk solat dari najis. Macam tempat tu tak kotor lah gitu. So yang ketiga adalah tutup aurat. Tutup aurat ni memang wajib lah untuk semua orang Islam kan. Memang kita kena tutup aurat sebab kita orang Islam. So yang keempat adalah menghadap kiblat. Dan yang kelima, yakin bahawa waktu solat telah masuk. Seterusnya saya akan baca tentang rukun solat. Rukun solat mempunyai 13. Dan yang pertama adalah niat. Niat ni macam setiap waktu solat tu memang ada niat masing-masing. So yang kedua adalah berdiri dengan betul. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Dan yang keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima rukuk. Keenam iktidal. Dan yang ketujuh adalah sujud. Kelapan adalah duduk antara 2 sujud. Dan yang ke-9 membaca tahiyat akhir. Dan yang ke-10 duduk tahiyat akhir. Dan yang ke-11 adalah selawat ke atas Nabi. Ke-12 adalah salam. Dan ke-15 adalah tertib. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Nizamuddin Muhammad Nordin tentang pengenalan yang terperinci tentang solat. Okey, kita seterusnya ke Muhammad Afwan bin Azhar yang akan menerangkan tentang kajian literatur dalam solat ini. Okey, untuk kajian literatur pula, kami dapati daripada kajian-kajian dari pengkaji lepas, melalui beberapa buah buku, jurnal dan artikel, kami dapati bahawa terdapat 2 isi penting untuk pembentangan kali ini. Okay, yang pertama ialah makna solat dan yang kedua ialah kajian saintifik tentang solat. Okey, kita akan teruskan dengan yang pertama, iaitu makna solat. Okey, kita akan teruskan dengan yang pertama, iaitu makna solat. Okey, menurut Dr. Yusri bin Musa 1969 menerangkan pengertian solat dari sudut bahasa dan syarak di dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedia Solat A-Z tentang solat. Menurut beliau, pengertian solat dari segi bahasa ialah solat itu adalah doa. Apabila seseorang hamba Allah mendirikan solat, bererti dia berdoa kepada Allah SWT. Dari segi syarak pula, solat ialah amalan yang mengandungi perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Okey, yang kedua pula ialah kajian saintifik tentang solat. Okey, menurut
Farziana Afzal Nizam 2017. Di dalam artikelnya yang bertajuk Rahsia Kebaikan Solat dari Perspektif Sains dan Al-Quran memberitahu mengenai kelebihan solat kepada kesihatan manusia. Menurut Timbalan Pengarah Pusat Islam Kampus Kesihatan Universiti Malaysia, Profesor Mahir Dr. Haji Nurul Wan Daud, solat menyamai senaman yang boleh meningkatkan pengaliran oksigen ke otak, seterusnya meningkatkan kejelasan otak serta dapat mengurangkan kadar jangkitan jantung sehingga dapat merawat sakit pinggang. Seterusnya, Nur Azra Zainuddin 2014 di dalam jurnalnya yang bertajuk Solat Paleoterapi Modul juga menerangkan dengan lebih terperinci setiap kebaikan kepada kesihatan manusia melalui pergerakan di dalam solat. Di dalam jurnal tersebut, solat dimulakan dengan pergerakan pertama, iaitu takbiratul ihram, di mana gerakan ini menggabungkan mekanisme pernafasan dengan lebih optimum dan pengaliran darah yang lancar. Untuk yang ketiga, iaitu Faiza Ahmad Rafti 2016 di dalam jurnalnya yang bertajuk Merungkai Kelebihan Solat Tahajud dalam Perspektif Sains tentang kepenarangan Dr. Fidelma Uleri, PhD Neuroscience dari St. Edward University, mengenai kelebihan sujud di mana terdapat beberapa urat saraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki darah, dan urat tersebut akan dimasuki darah pada saat manusia sujud. Kemudian duduk beristirahat selepas sujud akan mengembalikan darah ke jantung. Dengan beberapa kajian saintifik yang kami kumpul melalui buku dan artikel, kami dapati ia sangat membantu apabila kami melakukan assignment tersebut lah. Jadi saya akan kembalikan perbincangan ini kepada Amir Hazim. Wah, mantap sekali penerangan daripada Muhammad Afwan bin Azhar tadi. Seterusnya kita akan ke unsur-unsur saintifik yang akan diterangkan dan dibentangkan oleh Nur Faiz Imran bin Nur Aimi. Terima kasih kepada Ami, dan sekarang mari kita lihat kepada unsur-unsur saintifik di dalam solat. Terdapat pelbagai unsur-unsur saintifik di dalam solat yang telah dibuktikan oleh para saintis, antaranya manfaat di sebalik pergerakan solat, waktu solat dan solat berjemaah. Kesan-kesan pergerakan solat terhadap kesihatan amatlah banyak. Pertama, pergerakan qiyam. Dalam konteks ini, qiyam bermaksud berdiri tegak. Ketika ini, kedua-dua belah tangan dilipat dan diletakkan di atas pusat, dan tangan kiri berada di atas tangan kanan. Keadaan ini menyebabkan siku dan sendi pergelangan tangan berada dalam keadaan rehat penuh, dan seterusnya mencegah kita daripada penyakit sendi. Pergerakan rukuk pula membuatkan tulang belakang diluruskan sebanyak 90 darjah, sekaligus mencegah kita daripada penyakit berkaitan ruas belakang, antaranya sakit tulang belakang dan sakit pinggang. Ketika sujud, rongga toraks mengalami pembesaran, sekaligus menyebabkan lebih banyak oksigen dapat diserap, dan juga salur peredaran darah mengembang dan akan melancarkan peredaran darah. Pergerakan tahiyat awal dapat mencegah penyakit saraf pangkal peha, dan pergerakan tahiyat akhir dapat mengaktifkan otot lantai pelvik. Waktu-waktu solat juga memberikan manfaat kepada diri. Contohnya ketika waktu solat tahajud yang dilakukan pada sepertiga malam, di mana kadar oksigen adalah berada dalam keadaan tinggi. Hal ini menyebabkan kadar imuniti seseorang individu akan meningkat. Pada waktu subuh, ia akan meningkatkan kadar metabolisme badan kerana cas-cas di dalam badan berada dalam keadaan yang seimbang. Pada waktu duha, produktiviti usus dan perut meningkat untuk penyerapan zat-zat makanan sepanjang seharian. Waktu zuhur yang didirikan sebanyak 4 rakaat membolehkan pertukaran cas-cas di dalam badan berlaku sebanyak mungkin, dan jantung berada dalam keadaan fasa penyejukan. Waktu asar akan mencegah seseorang daripada sifat malas kerana pelancaran peredaran darah di dalam badan, seterusnya menyebabkan tenaga dapat diedarkan ke seluruh badan secara seimbang.
Waktu maghrib berkait rapat dengan unsur keyakinan pada frekuensi otak dan saraf. Spektrum warna pada ketika ini menghampiri frekuensi jin dan iblis, iaitu inframerah. Oleh demikian, kita disarankan untuk solat terlebih dahulu untuk mengurangkan kekeliruan pada mata. Waktu isyak berkait rapat dengan sistem kawalan otak di mana otak berada dalam keadaan tenang. Hal ini membolehkan seseorang individu untuk tidur dengan tenang pada malam hari. Solat berjemaah memberikan pelbagai manfaat kepada individu. Solat berjemaah adalah solat yang dilakukan secara beramai-ramai, yang berdiri sebelah menyebelah dan bahu menyentuh bahu. Menurut Dr. Fatimah Ibrahim, sentuhan bahu dan bahu dapat menyeimbangkan cas-cas di dalam badan seseorang. Manusia umumnya terdapat dua cas di dalam badan, iaitu cas positif dan cas negatif. Setelah seharian bekerja, cas-cas di dalam badan seseorang mengalami ketidakseimbangan. Oleh itu, melalui solat berjemaah dan sentuhan antara bahu dan bahu, cas-cas dapat berpindah daripada individu A ke individu B sehingga mencapai keseimbangan cas. Ini akan mengembalikan mood kepada seseorang dan mengembalikan perasaan ceria kepada seseorang. Dapat kita simpulkan di sini bahawa solat memberikan 1001 manfaat kepada individu, terutama yang istiqamah melakukannya. Ini terbukti selari dengan kajian-kajian saintifik yang dilakukan oleh para saintis ketika dahulu. Kesimpulan bagi tajuk kita yang As-Sunnah dan Sains 2 mengenai ibadah solat ini, yang dapat saya konklusikan ialah kita dapat rungkai bahawa kajian telah mengemukakan pendapat ataupun teori yang sama mengenai unsur saintifik maupun rohani dalam solat. Ini jelas terbukti bahawa apabila kita melaksanakan ibadah solat, kita akan mendapat kebaikan-kebaikan selain daripada mendapat keridaan daripada Allah SWT. Oleh itu, kita haruslah terus berpaksikan di jalan yang benar dengan cara meneruskan solat 5 waktu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT agar dapat kita kecapi kehidupan yang sihat di dunia serta kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Saya rasa sekian sahaja daripada saya dan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.